Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, apa khabar anak murid saya di sana? Okey, kita masih lagi bersambung ya dalam JCS ya, Jom Cerita Sains. Okey, masih lagi di bawah tajuk kimia dan industri ya. So pada hari ini kita akan sambung 9.2 iaitu kaca dan siramik ya. Sebelum ini berkenaan dengan alloy ya. Masih ingat lagi alloy? Okey, alloy ialah gabungan lebih daripada satu logam ya. Kalau satu logam sahaja dikenali sebagai logam tulen, tetapi apabila dicampur dua atau tiga atau empat ya, melebihi daripada satu logam yang sama, maka ia dikenali sebagai alloy. Sudah pasti alloy jauh lebih baik, lebih kuat, lebih kukuh, lebih berkilau, lebih cantik ya. Okey, so hari ini kita sambung lagi iaitu kaca dan siramik ya. Okey, kaca dan siramik ya. Apa yang kamu akan pelajari pada hari ini ialah memerihalkan komponen kaca dan siramik ya. Kaca biasa tengok siramik pun biasa tengok So kita akan lihat komponen yang ada di dalamnya ataupun apakah unsur yang ada di dalamnya. Kemudian menerangkan dengan contoh kegunaan aplikasi kaca dan siramik dan seterusnya mewajarkan kesesuaian penggunaan kaca dan siramik dalam kehidupan seharian. Okey, seperti biasa sila buka buku teks. Okey buku teks muka surat 189 kaca dan siramik Apakah kaca Okey, kaca dipercayai mula digunakan sekitar 5,000 tahun yang lalu sebelum Masihi Kalau kaca diperbuat daripada silika. Okey, ingat kata kunci ni silika. So silika ni ialah yang mengandungi sebatian yang mengandungi silikon dioksida dan wujud secara semula jadi di dalam pasir Jadi maksudnya dalam pasir tu ada silika silika dioksida. Jadi silika tulen dilebur sekitar 1500 darjah Celsius sehingga menjadi cecair dan dibentuk kaca Jadi maksudnya dalam pasir, maksudnya kena ambil pasir lah ambil pasir dan kemudian kita akan leburkan sehingga 1500 darjah Celsius, maka dia akan cair, maka dia dibentuk seperti membentuk kaca Terdapat beberapa jenis kaca yang dibuat dalam industri. Jadi kita boleh lihat dalam jadual ini. Okey. Kaca silika terlakur, kaca soda kapur, kaca borosilikat, kaca plumbum. Okey, so kaca pun ada macam-macam jenis Okey. Dan komposisinya ada yang silika semata-mata. Ada yang silika gabung dengan kalsium karbonat, natrium karbonat, ada yang silika gabung dengan boron, gabung dengan natrium, gabung dengan aluminium oksida, ada yang silika digabung dengan plumbum dan juga natrium. Okey, komposisinya berbeza-beza. Jadi dan bila berbeza-beza, ciri juga berbeza-beza. Jadi kalau dilihat di sini dalam jadual buku teks kamu tu. Okey, kalau kita lihat kaca silika terlakur yang pertama tu kita lihat ciri dia tahan terhadap haba, lengai terhadap bahan kimia. Kemudian yang kaca soda kapur pula takat lebur yang rendah mudah dibentuk Yang borosilikat pula ketahanan yang sangat tinggi terhadap haba dan bahan kimia berbanding dengan kaca soda kubrum Jadi dia mempunyai ciri-ciri yang berbeza Okey, itu kaca. Apa pula siramik? Jadi kalau kita lihat perbezaan yang paling ketara, kaca dapat dilihat secara tembus menerusi. Maksudnya kalau kata kita letakkan botol di depan kita, kita masih nampak di sebalik botol tersebut. So itu kaca. Tapi siramik dia berlawanan. Ni siramik Kalau kata letak di depan mata kita, kita tak nampak di sebalik siramik cawan tersebut Okey, so apa beza dia? Siramik terdiri daripada bahan bukan logam yang terbentuk hasil daripada tindakan haba pada suhu yang tinggi Siramik diperbuat daripada tanah liat. Ini kata kunci, ingat So tanah liat sebenarnya adalah komponen utama untuk siramik. Di dalam tanah liat tersebut ada komponen utamanya iaitu aluminium silikat. Itu dia. Kaca tadi apa? Kaca tadi silika. Itu beza dia. Jadi siramik tahan haba dan tekanan yang tinggi Siramik yang sangat keras, rapuh, lenyai terhadap bahan kimia dan tidak berkarat. Selain itu, siramik juga merupakan penebat haba dan elektrik yang baik. Okey, itu bezanya siramik dan kaca Siramik ni banyaklah orang buat pinggan mangkuk, alatan elektronik dan sebagainya Okey, jadi ingat So bagi pada tadi siramik komponen utamanya ialah aluminium silikat. Okey.
Manakala bagi kaca tadi, kaca mana kaca tadi? Kaca tadi komponen utamanya ialah silika, memangnya silika dioksida lah, yang bergabung di dalam di dalam pasir tersebut. Okey, so itu dua kata kunci yang kamu perlu tahu. Okey, penggunaan kaca dan seramik dalam kehidupan seharian, sudah pasti ia mempunyai ciri-ciri tersendiri, jadi dia digunakan mengikut kesesuaian lah. Okey, mari kita lihat. Okey, ini di antaranya. Rada semak-mak seperti bika dan kelalangkun diperbuat daripada kaca, borosilikat. Kerana cirinya ketahanannya yang sangat tinggi terhadap haba. Kemudian penutup kaca mentol, diperbuat daripada kaca soda kapur kerana cirinya tahan panas dan haba. Kemudian ada prisma kaca yang dibuat daripada kaca plumbum, digunakan untuk mengkaji penyebaran cahaya. Kemudian tingkap kaca yang lut sinar membenarkan cahaya masuk. Okey, itu kaca. Seramik pula. Seramik kita buat pinggan mangkuk. Okey, seramik juga digunakan untuk membuat gigi palsu. Kemudian pasu bunga itu sendiri, dan tidak lupa juga jubin. Itu jubin lantai batu marmar kita tu kan. Contohlah itu adalah jubin seramik. Yang begitu cantik lah. Okey, so itu saja berkenaan dengan kaca dan seramik. Seperti biasa, sila lihat buku amali. Okey, buku amali, buka surat 131, kaca dan seramik. Okey, mari kita lengkap. Komponen utama kaca ialah silika atau pasir yang mengandungi silikon dioksida. Okey, kemudian kaca dengan komposisi yang berbeza, serta ciri yang kamu telah buat dalam buku teks tadi lah. Okey, satu, kaca silika terlakur, kandungan utama, komposisi utamanya ialah silika. Kemudian kaca soda kapur, komponennya silika bergabung dengan kalsium karbonat dan juga natrium karbonat, takat lebuhnya rendah. Kemudian kaca borosilikat, kan komposisi utamanya silika bergabung dengan boron oksida, natrium oksida dan aluminium oksida. Kemudian kaca plumbum, yang mengandungi komponen utamanya silika, plumbum 2 oksida dan juga natrium oksida, serta ciri dia yang tertentu lah. Takat lebuhnya yang rendah, indeks biasanya tinggi. Jadi komponen utama dalam seramik ialah kaolin ataupun tanah liat putih. Biasa kan kamu lihat lombong kaolin. Kaolin itu sebenarnya adalah tanah liat putih yang mengandungi apa? Mengandungi aluminium silika, aluminium silika. Okey. Pandangan ciri-ciri seramik. Okey, ini adalah contoh-contoh lah kegunaan seramik. Jadi seramik yang berkilau, keras dan juga kuat, itu terdiri daripada pasu dan juga jubin. Kemudian keras, kuat dan tahan terhadap bahan kimia, itu adalah gigi lah. So gigi palsu kita tu tahan lah. Kan, kalau kamu kata nak tahan gigi asli dengan gigi palsu, gigi palsu ni tahan lagi lah. Kan, dia telah direka khas untuk tahan dengan asid dan sebagainya. Okey, kemudian yang tahan haba pula. Yang tahan haba ialah bika lah, ataupun pinggan mangkuk. Okey, kemudian kita lihat, tu dia yang dia berada dalam bilik air kita. Banyak apa dia? Seramik yang kita gunakan. Okey, antaranya apa? Bathtub. Tahu bathtub? Ni bathtub. Tempat mandi tu. Kemudian tempat letak sabun. Kemudian dinding marmar ini. Kemudian mangkuk tandas tu. Bukan yang atas plastik tu, yang bawah tu, yang macam batu tu, yang kaca tu kan. Okey, kemudian sinki. Kemudian pasu. Tu dia. So dalam bilik air kita banyak seramik yang kita gunakan. Okey, itu bagi apa ni, tandas moden lah kan, ataupun bilik air moden. Bilik air biasa-biasa kita ni, mungkin sinki tak ada dalam bilik air kan. Bathtub pun dah tentu tak ada. Dinding pun dah tentu tak ada. Kita pakai dinding zinc atau dinding kayu kan. Kemudian mangkuk tandas pun tak ada kan dalam bilik air. Dalam bilik air biasa kita letak tandas ni, mangkuk tandas sekali kan. Itu bagi tandas bilik air di kampung lah. Kalau di taman biasanya dia bilik air dan tandas sekali dia letak. Okey, so itu saja untuk buku buku amali. Jadi seperti biasa, sila lihat dalam Google Classroom. Di sana cikgu ada letakkan tugasan lah. Okey, dengan itu cikgu sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.